kasih Datuk Yang Bertuah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kerana memberi saya ruang dan peluang untuk turut serta membahas belanjawan 2021 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan pada 6 November yang lepas. Sebelum saya meneruskan ucapan, saya ingin ambil kesempatan untuk merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Ahli Parlimen Gerik dan juga keluarga Allahyarhamah Adun Bugaya di Sabah yang telah kembali ke rahmatullah baru-baru ini. Semoga roh-roh mereka dicucuri rahmat. Amin ya rabbal alamin. Datuk Yang Bertuah, saya menyambut baik belanjawan 2021 yang berjumlah 322.5 bilion ringgit yang berkonsepkan kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. Teguh kita menang bersama. Keseluruhannya ia adalah satu belanjawan mengembang tetapi berfokus kepada usaha memitigasi impak gelombang ketiga COVID-19. Syabas dan tahniah saya ucapkan. Datuk Yang Bertuah, pembangunan infrastruktur mesti bersifat menyeluruh. Oleh itu saya menyambut baik peruntukan sebanyak 2.7 bilion ringgit untuk merapatkan jurang pembangunan bandar dan luar bandar serta 16 bilion ringgit untuk Kementerian Pertahanan dan 17 bilion ringgit untuk Kementerian Dalam Negeri. Namun persoalan utama yang saya ingin utarakan ialah bukanlah soal semata-mata jumlah peruntukan, akan tetapi kecekapan penyaluran dan pelaksanaan projek-projek di Sabah akan dapat dipertingkatkan jauh lebih baik melalui penurunan lebih banyak kuasa devolution of power dengan izin kepada agensi kerajaan negeri. Saya mengharapkan Kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini dapat merealisasikan dan sekurang-kurangnya menampakkan harapan dan kesungguhan untuk memberikan apa yang saya katakan tadi sebagai devolution of power dan juga desentralisasi pentadbiran seiring dengan semangat dan aspirasi Perjanjian Malaysia 1963. Datuk Yang Bertuah, berkaitan hal ini, kerajaan menyediakan 800 juta ringgit untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan dan 725 juta ringgit untuk menaik taraf bangunan serta infrastruktur sekolah daif. Berikutan keperluan mendesak di Sabah, saya ingin bertanya, berapa peratuskah daripada dana ini akan disalurkan ke negeri Sabah? Saya mohon kerajaan beri tumpuan khusus kepada sekolah-sekolah yang bukan sahaja daif tetapi juga sekolah yang sering berlaku ataupun yang sering berhadapan dengan risiko bencana alam seperti banjir. Saya suka memaklumkan, di Dewan Yang Mulia ini saya berkali-kali menyuarakan, di kawasan saya yang berhormat Datuk Speaker ada sekolah yang bernama Sekolah Kebangsaan Daingin Kimanis. Sekolah ini apabila berlaku hujan lebat sedikit pun maka akan berlaku banjir. Apabila banjir berlaku maka banyaklah kerosakan-kerosakan yang berlaku terhadap sekolah itu. Maka sudah sampai masanya saya minta kerajaan melalui Kementerian Pendidikan, pindahkanlah sekolah ini. Kita sudah ada tapak yang sesuai di tempat yang lebih tinggi. Saya minta dipindahkan sekolah ini serta-merta. Yang berhormat Datuk Speaker, akses internet begitu juga halnya. Laporan Berita Harian baru-baru ini 8 Mei 2020 menyatakan bahawa 52% pelajar di Sabah tidak mempunyai akses internet dan telefon pintar. Ini satu lagi kemudahan asas yang wajib diberi perhatian. Saya ingin bertanya, apakah status terkini? Saya faham semalam ada taklimat daripada Kementerian ataupun Suruhanjaya Komunikasi bahawa akan dibina menara-menara di Sabah sebanyak 425 buah. Jadi saya minta sejauh manakah pelaksanaan ini akan melebar
ke seluruh negeri Sabah. Dan saya difahamkan ada 3 menara yang akan dibangun di kawasan Kimanis. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada kerajaan yang telah mendengar denyut nadi rakyat yang sering menyatakan soal isu internet dan juga line telefon di negeri Sabah. Datuk Speaker, di Sabah ini sektor pelancongan merupakan satu sektor yang cukup penting. Sektor pelancongan adalah antara penyumbang terbesar kepada pendapatan negeri Sabah. Tetapi hari ini industri ini hampir ranap dan lumpuh di negeri Sabah. Di samping inisiatif jangka pendek seperti lanjutan 3 bulan program subsidi upah, Geran khas prihatin, kerajaan mesti mula merangka plan strategik jangka panjang pasca COVID-19 untuk menghidup dan memacu industri pelancongan negara, terutama sekali di Sabah. Soalan saya yang berhormat Datuk Speaker, berapakah jumlah daripada pakej rangsangan 200 juta ringgit seperti yang diumumkan oleh Menteri Pelancongan yang dikhaskan kepada negeri Sabah? 50 juta ringgit disediakan juga untuk selenggara dan baik pulih kemudahan pelancongan di seluruh negara. Berapakah jumlah ini akan diperuntukkan untuk negeri Sabah? Datuk Speaker, saya juga seperti rakan-rakan yang lain ingin mengambil kesempatan untuk memohon kerajaan dapat memberi pertimbangan yang sewajar-wajarnya tentang KWSP ini. Kita tahu rakyat di bawah, kita ada B40 dan juga M40. Mereka ini memang golongan-golongan yang terjejas. T20 mungkin tidak. Tetapi saya minta kepada kerajaan pada hari ingin melihat, rakyat ingin melihat bahawa ada satu kesungguhan daripada kerajaan. Saya minta, kita telah diberi taklimat yang cukup baik, maklumat yang cukup baik tentang bagaimana KWSP ini akan diberi. Saya mohon ianya akan dipermudahkan dan mencapai sasaran kepada pencarum-pencarum KWSP di seluruh negara. Dan soal unjuran untuk B40, M40, T20 ini. Unjuran ini saya percaya dibuat sebelum COVID. Tetapi apabila COVID terjadi, saya yakin B40, M40 ini unjuran sudah berbeza. Mungkin barangkali sekarang B40 sudah menjadi B60. M40 sudah menjadi M20 ataupun sebagainya. Saya minta kerajaan untuk mengkaji semula tentang unjuran-unjuran ini. Yang berhormat Datuk Speaker, golongan-golongan usahawan kecil dan sederhana, ramai yang terjejas apabila COVID melanda, mereka susah membayar pinjaman mereka. Hari ini kita bicara soal moratorium, Datuk Speaker. Moratorium ini berkisar soal bank-bank sahaja. Kita tahu bidang kuasa kemudian kewangan hanya soal bank-bank. Tapi bagaimana pula dengan agensi-agensi kerajaan yang lain yang memberi pinjaman usahawan khususnya kepada PKS ini, AIM, Amanah Ikhtiar Malaysia, Tekun, mereka mungkin sudah memberikan moratorium. Tetapi bagaimana dengan agensi-agensi yang lain? Jadi saya mintalah keadaan yang sedikit kelang kabut pada hari ini, saya minta kepada kerajaan menubuhkan satu jawatan kuasa ataupun pasukan bersepadu, merentasi kementerian-kementerian yang lain dan libatkan juga kerajaan-kerajaan negeri seluruh negara supaya menyatakan dan memberikan apakah agensi-agensi pemberi pinjam uang, memberi pinjaman berniaga umpamanya. Jadi mereka akan memberikan maklumat-maklumat ini apabila jawatan kuasa ini bersidang, berbincang. Jadi saya minta supaya jangan ada lagi situasi yang kelang kabut. Katanya, oh ini bukan daripada bidang kuasa Kementerian Keuangan. Oh ini bukan bidang kuasa kami. Jadi banyak rakyat ingin moratorium. Rakyat ingin dibela. Wujudkan pasukan bersepadu dengan segera. Saya minta kerajaan ambil perkara ini dengan serius. Kerana kita tidak mau rakyat yang terhimpit pada hari ini tidak ada pembelaan. Mereka mau pembelaan. Yakinlah bahawa mereka sedang memerhatikan kita pada hari ini. Siapa ini? Oh, jempol, sila. Ya, mengenai apa yang disebut oleh Kimanis sebentar tadi, saya merasakan bahawa syarikat peminjam ini tidak di bawah bank negara.
Jadi adakah Hakim Manis bersetuju supaya semua syarikat peminjam wang apa bentuk sekalipun diletakkan di bawah Bank Negara agar satu arahan yang tetap dapat dibuat, bukan lagi seperti yang ada di bawah KPT, di bawah Majlis Perbandaran atau di bawah Perumahan Kerajaan Tempatan. Ianya agak menyukarkan untuk kita mengawal selia apa juga yang kita putuskan di Parlimen ni. Mohon untuk ni. Saya sangat setuju dengan cadangan sahabat saya daripada Jumpul. Kita katakan tadi bahawa ada satu tindakan secara bersepadu dan segera dibuat. Dan saya minta kenyataan beliau dimasukkan dalam ucapan saya. Dalam waktu yang singkat ini, izinkan saya 1 minit, Yang Bernama Datuk Speaker, saya bercakap soal COVID di negeri Sabah ini. Dan saya menyunjung kasih titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong kerana telah mengisyaratkan darurat untuk kawasan Batu Sapi, maka tidak ada PRK Batu Sapi, alhamdulillah. Dan dalam kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri malam tadi pun mengambil iktibar daripada PRN negeri Sabah bahawa perlu kita buat gencatan politik ataupun kita daruratkan kawasan Batu Sapi supaya jangan ada lagi COVID yang begitu dahsyat melanda negeri Sabah. Cuma dalam isu COVID di negeri Sabah ini, Speaker, saya menerima beberapa maklumat, pandangan daripada kawan-kawan yang ada di negeri Sabah bahawa perlu ada keselarian di antara rancangan-rancangan pelaksanaan. Di Sabah itu ada jawatan kuasa khas menangani COVID-19. Tetapi kadang-kadang ada percenggahan dari segi pelaksanaan. Jadi saya mintalah kepada kerajaan melalui Kementerian Kesihatan, lihat keselarian dari segi pelaksanaan, apa juga perancangan yang akan dibuat untuk menangani COVID. Yang keduanya, kita tahu bahawa peralatan-peralatan kemudahan kesihatan di Sabah itu masih banyak kekurangannya. Jadi untuk memudahkan bekalan peralatan kemudahan kesihatan ini dapat disalurkan dengan cepat, maka permudahkan proses, procurement proses. Proses perolehan itu harus dipermudahkan. Kenapa tidak diberikan kuasa ini kepada kerajaan negeri Sabah? Mereka ada jawatan kuasa khas tentang COVID ini. Datuk Speaker, tentang kedudukan doktor jururawat. Kita melihat baru-baru ini, kerajaan telah mengambil keputusan untuk menghantar ramai doktor, pakar, doktor perubatan, jururawat ke negeri Sabah untuk membantu pasukan untuk menangani COVID di negeri Sabah. Tetapi, tahukah tidak bahawa di Sabah itu punya ramai doktor-doktor, punya ramai jururawat, tetapi doktor-doktor yang kontrak. Saya ingin mencadangkan kerajaan melihat bagaimana kedudukan doktor kontrak ini sudah lama berkhidmat. Malah mereka menjadi houseman dulu 2 tahun. Disambung lagi 2 tahun kontrak. Tetapi lepas itu tidak ada penyerapan jawatan ke jawatan tetap. Saya minta kerajaan melihat, isu ini harus dilihat. Kita serapkan semua doktor kontrak ini kepada jawatan tetap. Selepas jawatan tetap itu dapat, mereka sebelum ini dapat tawaran-tawar untuk melanjutkan pelajaran, mengambil master dan menjadi doktor pakar. Hari ini skim itu sudah tidak ada. Ramai doktor-doktor di sana tapi tidak ada peluang untuk menjadi doktor pakar pada hari ini. Jururawat sama juga. Kita ada lambakan jururawat di negeri Sabah, Datuk Speaker, yang telah tamat belajar di kolej-kolej kejururawatan tetapi tidak dilantik, bukan tidak mempunyai peluang. Pengambilan, rekrutmen jururawat itu terlalu sedikit, sedangkan jururawat kita di Sabah terlalu banyak. Saya kasihan melihat ada lepasan daripada kolej kejururawatan, mereka bekerja di mana? Di supermarket, di kedai-kedai dan sebagainya. Ya. Jadi saya minta kerajaan melihat isu ini untuk jangka masa yang panjang. Apabila ada lagi COVID ataupun apa-apa lagi lain, kita ada tenaga-tenaga yang cukup di negeri Sabah ini. Akhirnya, Datuk Speaker, saya mohon kerajaan sedia ada menimbang dengan sewajarnya isu yang telah saya utarakan tadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan dan kemakmuran berpanjangan kepada negara kita. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim Manis mohon menyokong.